Saya Mimi. Hai, saya Mus. Dan ini adalah rakan-rakan kami. Menolak masa. Menolak jam dengan jam. Kenapa dengan awak hari ini, Mimi? Awak nampak gembira aja. Memanglah gembira. Sabtu ni ayah saya nak bawa pergi ke Pulau Pinang tau. Ayah saya ajak awak sekali, Mus. Seronoknya. Bila kita akan bertolak? Kita akan bertolak awal pagi. Lupa nak beritahu. Keluarga Lily pun akan ikut sekali. Hooray! Dapatlah kita pergi bersama keluarga Lily nanti. Hooray! Bukan macam tu. Kita akan menaiki kereta ke sana. Tapi Lily dan keluarga akan menaiki kapal terbang dari KLIA ke Pulau Pinang. Jadi, maknanya keluarga saya yang akan sampai dulu nanti. Kenapa macam tu pula? Berapa jamkah yang diperlukan dari Kuala Lumpur ke Pulau Pinang dengan menaiki kereta? 5 jam. Jadi, berapa pula masa yang diperlukan untuk perjalanan dengan menaiki kapal terbang? 1 jam saja dah sampai. Oh, macam tu rupanya. Jauh juga perbezaannya, ya? Berapa jamkah perbezaannya? Entahlah. Jika kita ingin mencari perbezaan, kita perlu melakukan operasi tolak. Secara ayat matematik, ia ditulis sebagai 5 jam tolak 1 jam bersamaan dengan 4 jam. Dalam bentuk pengiraan lazimnya ditulis dengan bentuk begini. 5 jam tolak 1 jam ditulis di barisan kedua. Jawapannya ialah 4 jam. Wah, hebat! Menolak minit dengan minit. Seronok kami pergi ke Pulau Pinang. Macam-macam ada. Iya ke? Tempat pelancongan apa yang sangat menarik di sana? Jambatan Pulau Pinang. Betul-betul menarik. Panjang jambatan tu. Berapa panjang agaknya jambatan itu? Jambatan Pulau Pinang tu panjangnya ialah 13.5 kilometer. Kita perlu melalui jambatan ini untuk pergi ke Pulau Pinang. Dengan menaiki kereta akan sampai dalam masa 30 minit. Wah, panjangnya. Ada pilihan lain ke kalau kita tak nak naik kereta ke sana? Sebenarnya, kita boleh buat pilihan sama ada menaiki kereta, merentasi jambatan ataupun menggunakan perkhidmatan feri untuk ke Pulau Pinang. Menaiki feri? Ya, tapi agak lama sikit. Kalau tak silap saya, ia mengambil masa selama 50 minit dengan menaiki feri. Jadi, berapa perbezaan masanya? Ada beza tak sama ada naik kereta ataupun naik feri? Mestilah ada. Macam ni kalau kita nak cari perbezaan masa dengan operasi tolak minit dan minit. Dalam ayat matematik adalah 50 minit tolak 30 minit. Secara lazimnya, 50 minit ditulis di barisan pertama
tolak 30 minit di barisan kedua. Operasi penolakan memberi jawapan 20 minit. Hebatnya. Menolak jam dan minit. Sebenarnya, apa tujuan kamu semua pergi ke Pulau Pinang? Saya dan Mus pergi memberi sokongan kepada pakcik saya. Tengok ni, dia menyertai maraton merentasi jambatan Pulau Pinang. Ia maraton untuk mereka yang berwarga emas. Manakala Lily pula, dia pergi bersiap-siap bersama-sama keluarganya. Wah, tengok gambar-gambar ini. Bukan main bersemangat mereka ni. Tak sangka betul mereka masih mampu menamatkan larian maraton yang berjarak 21 km keseluruhannya. Pakcik saya telah mencatat masa selama 1 jam 20 minit dan berjaya menjadi Johan. Bagaimana pula dengan Naib Johan? Naib Johan pula mencatat masa sebanyak 2 jam 35 minit. Pakcik Mimi lebih cepat daripada Naib Johan. Bagaimana pula jika merentasi desa peringkat daerah sejauh 42 kilometer? Berapa catatan masa Johan dan Naib Johan? Johan mencatatkan masa 2 jam 40 minit. Manakala Naib Johan 4 jam 10 minit. Berapakah perbezaan masanya? Dengan cara yang sama, operasi penolakan ditulis dengan 4 jam 10 minit tolak 2 jam 40 minit. Untuk pengiraan, kita bahagikan kepada bahagian unit jam dan minit. Seperti yang dinyatakan sebelum ni, kita akan tolak angka yang berada di bahagian unit minit terlebih dahulu. Namun, dalam kes ini, jika diperhatikan 10 minit adalah tidak cukup untuk tolak dengan 40 minit. Maka, kita perlu pinjam 1 jam dari bahagian unit jam di mana angka 4 akan berkurang 1 menjadi 3. Jangan lupa, 1 jam adalah bersamaan dengan 60 minit. Jadi, 60 minit campur dengan 10 minit, kita akan dapat 70 minit. Seterusnya, 70 minit ini tolak dengan 40 minit, jawapannya ialah 30 minit. Di bahagian unit jam pula, 3 jam tolak 2 jam tinggal 1 jam. Jawapan yang didapati daripada operasi penolakan 4 jam 10 minit dengan 2 jam 40 minit ialah 1 jam 30 minit. Wah, memang hebat. Saya memang hebat. Bukan awak, Mimi. Maksud saya pelari merentas desa itulah. Menolak minit dan saat. Awak sedang baca apa tu, Mus? Saya sedang membaca surat khabar. Berita tentang perenang negara Malaysia. Siapa? Nurul Huda ke? Ya, dia pemenang pingat emas untuk perenang gaya bebas di Sukan C tau. Saya sangat minat dengan dia. Berapa catatan masa beliau? Nurul Huda pernah mendapat tempat pertama dengan catatan masa 2 minit 35 saat. Bagaimana dengan tempat kedua pula? Di tempat kedua pula dengan catatan masa 3 minit 15 saat. Wow, hebatnya! Perbezaan masa yang jauh tu. Mesti laju dia berenang.
Hah? Macam mana awak tahu ni? Macam biasa, operasi penolakan masa. Kita dah belajar tolak masa jam dengan jam, minit dengan minit dan jam dengan minit. Sekarang, kita belajar minit dengan saat. Ya, saya masih ingat apa yang awak ajar saya tempoh hari. Sekarang, boleh tak awak ajar saya macam mana nak cari perbezaan minit dan saat pula? Nak tahu perbezaan masa catatannya? Mari kita kira bersama. Operasi penolakan ditulis sebagai 3 minit 35 saat. Tolak 2 minit 15 saat. Untuk membuat pengiraan, mula-mula kita bahagikan kepada bahagian minit dan saat. 3 minit 35 saat ditulis dengan 3 di bahagian unit minit dan 35 di bahagian unit saat. Seterusnya, tolak 2 minit 15 saat di mana 2 berada di bahagian unit minit dan 15 di bahagian unit saat. Sekarang, kita akan tolak di bahagian unit saat terlebih dahulu. 35 saat tolak 15 saat ialah 20 saat. Selepas itu, barulah kita melakukan penolakan di bahagian unit minit. 3 minit tolak 2 minit, kita akan dapat jawapan 1 minit. Melalui pengiraan tadi, didapati bahawa perbezaan masa catatan ialah 1 minit 20 saat. Wah, hebat. Memang jauh perbezaan masanya. Cuba awak jawab pula. Kita cuba pula contoh yang lain. Andaikan kali ini adalah 200 meter gaya dada. Aiman mencatat masa 2 minit 20 saat, manakala catatan masa saya ialah 4 minit 10 saat. Apakah perbezaan masanya? Mari saya cuba. Secara ayat matematik, ianya ditulis sebagai 4 minit 10 saat tolak 2 minit 20 saat. Dengan kaedah yang sama, terlebih dahulu kita perlu bahagikan kepada 2 bahagian, iaitu unit minit dan unit saat. 4 minit 10 saat ditulis dengan 4 minit di bahagian unit minit dan 10 di bahagian unit saat. Tolak 2 minit 20 saat yang mana 2 di bahagian unit minit dan 20 di bahagian unit saat. Kemudian kita akan bermula operasi penolakan di bahagian unit saat. Namun, dalam kes ini didapati bahawa 10 saat adalah tidak cukup dengan 20 saat. Maka, kita perlu pinjam 1 minit dari bahagian unit minit. Disebabkan 1 minit adalah bersamaan dengan 60 saat. Jadi, 60 saat campur dengan 10 saat yang tersedia ada, kita dapat 70 saat. Jangan lupa angka 4 di bahagian unit minit akan berkurang 1 menjadi 3. Kita teruskan. 70 saat tolak 20 saat ialah 50 saat. Selepas itu, penolakan di bahagian unit minit pula. 3 minit tolak 2 minit tinggal 1 minit. Jawapan untuk perbezaan masa catatan melalui pengiraan tadi ialah 1 minit 50 saat. Hebat! Panjang betul jalan mengiranya. Mencabar kan?
Saya tahu, Mus. Mesti awak boleh buat punya. Saya ni kan hebat. Tolonglah, Mus. Jom kita keluar main. Mesti kawan-kawan kita dah tunggu. Jom. Kawan-kawan, nanti kita jumpa lagi di episod yang seterusnya ya. Bye.